Assalamualaikum and hi. Saya ialah Syam Syahidah binti Samsul, boleh panggil saya Syam, dan saya daripada Sea Turtle Research Unit. Okey, pada petang ni sebab pun kita pun dah petang kan, jadi saya rasa untuk sesi yang sharing session bersama dengan penyelidikan Sea True ni kita santai-santai je lah ya. So, first and foremost saya akan explain lah apa itu Sea True, Sea Turtle Research Unit, sebab dekat dalam UMT tadi adik-adik semua dah pun berjumpa dengan fakulti-fakulti, dah juga jumpa berkenaan dengan geng, boleh kira macam geng penyelidikan lain lah yang dekat UMT. Contoh macam semalam pasal belangkas, pagi tadi pula pasal kuda laut. So sekarang ni kita jumpa haiwan marine lain pula yang famous jugalah kan. Tak ada juga kan, famous betul tak? Famous dekat Terengganu, which is penyu. Okay, so kita akan tanpa kita melengahkan masa lagi lah kan. So sebelum saya start berkaitan dengan Sea Turtle Research Unit, saya nak mengucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada pihak penganjur, which is Pusat Asasi STEM. Terima kasih banyak. Okay, adik-adik kita chillax je, santai-santai je. Okay, first and foremost pasal Sea Turtle Research Unit. Okay, so Sea Turtle Research Unit ini ada dekat UST Malaysia Terengganu sejak 1984. Adik-adik dah lahir belum? Saya pun belum lahir lagi. Okey, so Sea Turtle Research Unit ini ialah unit di bawah Institute of Oceanography and Environment, ataupun nama Melayu dia Institute Sekitaran INOS, Institute Oceanography dan Sekitaran INOS Okey, so yang ini kita fokuskan kepada haiwan which is nama pun Sea Turtle, so penyu lah. So dekat Terengganu ni famous dengan penyu, dulu famous dengan penyu, siapa adik tahu? Leatherback, betul. So sekarang ni kalau nak tahu lebih lanjut apa jadi kat leatherback ni, nanti kita tunggu kejap lagi sesi yang terus, lambat sikit. Okey, sebab sesi ni ialah sesi pengenalan dulu. Sabar Okey, sekarang ni kita pergi ke seterusnya, which is kita jumpa loh dengan tim Sea True. So macam adik-adik yang boleh nampak dekat skrin tu, kita ada team leader kita ataupun lebih dikenali sebagai kami gurau-gurau lah dengan dia, which is Abang Anwar Zain Sea True, which is kita punya ketua Dr. Muhammad Uzair Rusli. And then macam saya sendiri ialah scientific coordinator. Lepas tu ada juga kita orang ada Turtle Sanctuary di Pulau Redang yang diketuai oleh Abang Man dan juga Abang P. Mereka berdua ini ialah orang kampung Pulau Redang sendiri. Lepas tu yang member-member lain juga merupakan sebenarnya student UMT lah, boleh dikirakan sebagai alumni untuk undergraduate di UMT. Okey, kemudian kita yang ini saya nak cerita sikit lah. Contoh macam kita kalau nak buat rumah kan kena ada tiang, betul tak? So tiang untuk Sea True ni ada 3. So yang pertama punya ialah research, penyelidikan. So dulu penyelidikan hanya fokuskan kepada biologi penyu. Dan sekarang ni atas inisiatif dan juga semangat daripada Dr. Uzair kita tu, dia nak bawa lagi ramai. Sebab tadi adik-adik pun dah berjumpa dengan pelbagai fakulti, pelbagai geng penyelidikan. So sekarang ni kita nak move forward dengan penyelidikan, which is kita banyakkan lagi cabang. Macam bila kita buka payung, kita nak pergi ke cabang lain kan, macam tu. So macam pertama, which is selain daripada biologi sahaja, kita mula berjinak dengan bahagian information technology, which is bioinformatik, macam tu lah. Lepas tu pasal-pasal macam technical stuff macam tu lah kan. Kalau macam saya biologi lah. Kalau saya tiba-tiba nak bawa saya pergi ke tempat yang untuk buat database ke apa ke, memang saya tak tahulah kan. So kat situ kita boleh nampak ada kerugian kat situ kalau kita asyik fokus pada biologi saja. Sebab tu kita kena berkawan dengan orang yang berbagai bidang. Matlamat utama dia hanyalah untuk menyelamatkan penyu kita. Selain daripada itu ada juga human ecology and also mathematics dengan sosioekonomik. So daripada 5 cabang ni kita cuba untuk menyelamatkan kita punya penyu yang ada di Terengganu dan kalau boleh di Malaysia lah. Okey, selain daripada itu, contoh macam yang saya cakap tadi tu, which is 5 cabang ni, kita for now kita dah berkenalan lah dengan researcher ataupun para penyelidik yang ada di contoh macam FSSM, Fakulti Sains Sekitaran Marine. Lepas tu ada juga daripada FPSM, ada juga daripada Fakulti FTKKI juga pun ada. So selain daripada kita, ingatkan kita internal sahaja, tapi bukan, kita pun pergi ke luar negara. So kita ada invite juga, contoh macam daripada Australia, daripada Jepun, daripada Taiwan juga. So banyak sebenarnya. Kalau orang fikir macam, oh UMT, kadang-kadang macam waktu saya awal-awal nak masuk degree dekat UMT ni dulu,
Saya fikir macam UMT, tak pernah dengar lah UMT ni. Macam tu. Sebab saya orang Selangor. So macam bila cakap pasal Terengganu ni, orang fikir Kompok Leko je lah kan. Tapi bila cakap Universiti Malaysia Terengganu, saya mula macam adalah sangsi sikit. Tapi bila dah masuk kat sini, Alhamdulillah rezeki saya berpanjangan dekat sini. Sebab tu saya dekat sini. Macam itulah kan, selingkan sikit Okey, kemudian selain daripada research, tiang yang kedua ialah berkaitan dengan konservasi. Sudah tentu kita akan buat pasal konservasi penyu. Yang konservasi penyu ini kita ada satu turtle sanctuary yang saya mention just now, which is dekat Pulau Redang. So sanctuary ni memang dia khaskan dia memang di bawah UMT, di bawah jagaan See-Through. So kat situ sejak 1993 lagi kita orang dah start kumpul data. Kita orang ada satu program which is volunteer program di mana di mana sukarelawan datang ke kita orang punya turtle sanctuary bersama dengan researcher dan juga budak-budak pelajar-pelajar undergraduate, postgraduate untuk datang turut serta untuk membantu menjaga penyu ni lah, which is kalau adik-adik boleh tengok dekat data sini sejak 1993 sampai 2021. Adik boleh nampak trend kat situ kan. Kalau nak tahu trend tu apa maksud trend tu, boleh kat komen situ tanya apa benda yang adik nak tanya sebenarnya. Macam tu. Sebab kalau nak explain lagi lebih nanti tak cukup pula masa. So tapi daripada yang bar graph ni adik boleh tengok yang paling peak which is tahun 2016. So tahun 2016 ni kita orang time tu ingatkan inilah paling tinggi jumlah sarang yang ada dekat kita orang punya pantai. Bayangkan pantai kita orang tu 350 meter sahaja tapi boleh menampung lebih daripada 1,400 sarang penyu. Okey, sarang telur penyu. Tapi pada tahun 2020 kami ingatkan itu yang paling tinggi. Rupa-rupanya 2021 yang paling tinggi dengan jumlah 1,825 sarang telur penyu. So cuba bayangkan, waktu itu kami fikir macam apa sebab dia? Kalau kita nak terus cakap ini semua sebab COVID, sebab tak ada orang boleh datang. Tapi kita kena ingat, kita tak boleh tengok pada satu pandangan je. Kita tak boleh tengok pada satu window je. So kita sebagai penyelidik di sini, kita akan cuba tengok daripada bahagian-bahagian lain. Contoh macam apa yang Dr. Uzi pernah bagi tahu kepada kami semua, which is ini juga ada berkaitan dengan efek monsun El Nina dengan El Nino. La Nina dengan El Nino, maaf Okey. Sebab saya bukan bahagian fizikal, so saya mau kepada biological, insya-Allah betul. Okey, selain daripada tu disebabkan ada conservation, of course kita pun nak give back to the society lah, which is kita pun ada tiang yang seterusnya, tiang terakhir which is outreach program. So dekat sini macam saya mention just now is the volunteer program. So volunteer program ni sekarang ni terbuka dah, which is daripada bulan April sampai akhir bulan 10, di mana setiap minggu sebanyak 15 orang para sukarelawan boleh datang ke cagar hutang dan juga membantu kami untuk menjaga konservasi penyu, which is setiap malam boleh nampak mak penyu datang ke kita orang punya pantai dan bertelur. Tak semua tempat boleh pergi sini Cumanya yang ini ialah paid volunteer program. So kalau adik nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tengoklah dekat section komen, nanti akan ada info-info pasal kita punya website and everything to know more lah. Selain daripada situ ialah our adoption program. So adoption program ni pasal nest adoption. So adik-adik kalau nak tengok anak-anak penyu yang comel-comel tu, so boleh baca banyak lagi dekat dalam kita punya website. Selain daripada tu ialah kita orang buat camp si penyu ataupun camp prihatin penyu. So ini kalau camp si penyu ni dia fokus kepada anak-anak Pulau Redang sahaja. Kalau adik-adik macam contoh macam daripada KL ke, daripada Melaka, Johor, macam nak juga tengok penyu mana ada orang Terengganu je dapat tengok penyu. So boleh contact kita orang untuk kita boleh adjust sikit lah macam mana nak buat camp prihatin penyu ni. So selain daripada tu, local engagement tu ialah kita orang pergi ke SK Pulau Redang, Sekolah Kebangsaan Pulau Redang. Kami membantulah dengan sumbangan apa yang kita orang terima daripada lokal, daripada volunteer program ataupun adoption program tu. Kami memberikan sumbangan kepada sekolah-sekolah lah. Selain daripada tu, kami pun membuatkan hubungan dengan PPDK Wakaf Tapai, which is diorang ini ialah orang kelainan upaya, which is diorang yang membantu kami untuk macam nak buat merchandise lah berkaitan, contohnya seperti yang ini, kalau boleh tengok lah. Inilah salah satu kita orang punya produk yang kita orang cuba hasilkan dengan orang-orang lokal lah dekat sini. Selain daripada tu ialah Turtle Lab. Turtle Lab ni boleh
Tak adalah boleh. Dia dilahirkan pula. Tersasul saya. Maaf So Turtle Lab ni ada dekat The Taras Beach Spa and Resort. Dia ialah macam mana nak cakap, public viewing lab, which is siapa turis yang datang ke beach spa resort tu, dia boleh saksikan, dia boleh nampak apa yang penyelidikan sedang dilakukan dekat lobi tersebut. So itu merupakan salah satu attraction yang kami cuba untuk connectkan antara sains dengan society. Selain daripada itu ialah Marine Awareness Program dan juga day trip lah. So kalau nak tahu pasal lebih lanjut day trip ni, boleh tengok kat website kita orang. Okey, selain daripada itu saya rasa sebab kita santai-santai je kan. So ini pun dah boleh macam merangkumi apa itu see-through. Jadi saya pun nak menjemput lah. Dia macam formal sangat menjemput. Tak adalah, sebab kita macam saya pun sebagai alumni yang undergraduate untuk degree UMT, saya bawa lah geng saya jugalah, geng penyu, sis penyu dikatakan, which is bersama dengan saya ialah Tuan Emilia. Assalamualaikum. Salam. So, saya Tuan Emilia atau lebih dikenali sebagai Yaya, dan saya juga salah seorang pembantu penyelidik daripada Sea Turtle Research Unit. So hari ini saya akan mungkin kita boleh buat seperti santai je lah, kita share pengalaman kita. Betul. Kan? Kata pun sharing session kan, like what we do in see-through macam tu. Okay, so kiranya macam saya ialah scientific coordinator. Yaya ialah outreach coordinator. So outreach coordinator untuk see-through. Ya, betul. Okay, so kita start lah kita punya sharing session santai-santai kan. So macam tadi saya pun dah cakap, saya ni daripada degree UMT. Lepas tu tiba-tiba kan, saya datang ke see-through, dipanggil semula lah. Lepas dah habis degree, saya dipanggil semula pada tahun 2018, which is saya diberikan kepercayaan daripada Dr. Uzair untuk saya lanjutkan pelajaran saya, which is master. So kalau adik-adik boleh tengok lah apa pengalaman-pengalaman yang saya buat. Contoh macam saya buat research berkaitan dengan penyu, darah penyu. So apa sebenarnya yang ada kat dalam darah penyu ni? Contoh macam soalan yang selalu saya terima lah kan waktu saya ambil darah ni. Darah penyu ni kan, sebab ini kan penyu hijau kan. Dekat tengah tu kan banyak penyu hijau. So dia orang tanya, darah penyu hijau ni macam dia sama ke konsep dengan belangkas? Kalau belangkas kan dia orang kata darah dia biru ke purple macam tu kan. So mungkin warna hijau. Betul. So macam orang ingat darah penyu hijau ni, penyu hijau ni darah dia hijau juga ke? Tu saya kata, tak, darah dia macam manusia. Warna merah. Betul. So kenapa dia panggil penyu hijau? Penyu hijau disebabkan dia punya lemak. Lemak dia warna hijau. Lemak dia warna hijau. Tapi apa sebab lemak dia warna hijau tu? Disebabkan dia punya diet sebenarnya. Dia makan apa? Rasa-rasa dia makan apa? Hijau kan? Dalam laut lah kan? Dalam laut. Sayur lah kot. Seagrass, seaweed. Betul, seagrass. Betul. Dia tak jumpa lah brokoli ke apa benda kat dalam tu. Tak ada. Dia jumpa algae macam tu lah. So dia akan makan benda tu. So selain daripada tu, saya ada sikit video nak kongsikan. Video apa tu? Video berkaitan dengan saya punya research lah. So ini saya bagi trigger warning dulu lah sebab saya mengambil darah penyu kan. So kat sini adalah scene-scene di mana ada jarum, ada darah lah. So kalau siapa yang rasa macam takut-takut tu, tutuplah sikit-sikit mata tapi buka sikit tengok macam tu. Tapi cocok-cocok je lah kan? Tak adalah ganas sangat. Tak ada ganas, insyaAllah tak ada ganas. Go
Tadi daripada video tu, Oh. sah darah penyu memang warna merah. Tapi sebab lampu pun merah juga. Sebab apa lampu dia merah? Ah, Macam mana korang buat kerja? Oh betul, itu salah satu hiccups dia jugalah waktu kita orang buat penyelidikan ni sebab penyu ni dia orang punya special case dia orang lah kan. Dia orang kalau nampak lampu putih, kita pasang lampu putih, dia orang akan jadi macam takutlah. Lepas tu dia orang belah, dia orang lari. Dia orang takkan bertelur kat tempat tu. Cumanya sebab lampu, kalau kita belajar kan, lampu setiap ciri-ciri lampu tu berbeza, which is wavelength of the light. So kalau putih dia macam lagi panjang kan. Ini dah fizik kan? Tapi itu macam konsep dia lah, which is sebab tu kalau lampu merah dia macam penyu ni dia tak terganggulah dengan lampu merah. Jadi mungkin sebab tu juga saya tengok tim penyu tadi semua pakai cermin mata. Saya kata mungkin sebab tu kot. Mungkin juga lah, orang bukan sebab juga. Betul, sebab saya tim penyu juga. Betul lah, betul. Okay. Apa apa lagi pengalaman lain yang Syam boleh kongsi? Kalau nak tengok. Pengalaman lain saya selain daripada itu, kan saya habis sampai 2018 sampai 2020 saya habis dah. Alhamdulillah saya pun dah grad. Laju ya. Alhamdulillah. So kemudiannya ialah saya lepas saya habis dengan saya punya master project tu, Dr. Uzi tak tahulah dia sayang saya lebih ke apa, saya tak tahulah kan. Dia tarik pada saya. Dia tak tahulah apa yang dia nampak kat saya. Alhamdulillah dia offer lagi kat saya untuk jadi scientific coordinator lah, which is sekarang di mana saya kat sini. So sepanjang saya duduk dekat Citru ni memang saya jumpa penyu je lah kan. So contoh macam kalau adik-adik boleh nampak kat gambar yang tu, dia sebab mak penyu ni dia akan bertelur waktu malam je sebenarnya. Daripada 8 malam sampai keesokan pagi je 6 pagi. Sebab tu ada gambar tu subuh lah tu ni. Betul. Lepas subuh tengok penyu. Betul. Jadi macam kadang-kadang ada je orang solat kat tepi tu je. Alhamdulillah. Sebab dia tak nak terlepas mak penyu waktu subuh. So selain mak penyu, saya tengok kat situ ada juga baby penyu kan. Betul. So, sebab saya rasa saya lagi tertarik dengan baby penyu sebab dia comel. Kecil kan. Betul. Ada video kan. Ni dia video anak-anak penyu. So basically sebab kita orang tak nak ada sebarang apa ni, sebab biasalah akan ada predators kan. So kat sini merupakan salah satu juga aktiviti volunteer program di mana dia orang akan buat nest check ataupun nest excavation lah. So ini semua daripada satu sarang ya Syam? Betul. Dalam satu sarang tu dia ada dalam, untuk green turtle, anak dia dalam boleh sampai 120 anak penyu. So green turtle yang Syam cerita dari tadi tu adik-adik adalah penyu ni. Betul. Okey. So selain daripada tu, which is pengalaman saya yang baru ni lah, yang terbaru, which is saya pergi Sabah lah. Saya so dekat Sabah ni Syam sambung research lagi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ni saya pun dah jadi pelajar PhD. Oh, tahniah. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik lah untuk saya. Dipermudahkan saya punya ujian kat sini lah. So adik-adik jangan risau. Contoh macam kalau kadang-kadang diorang fikir, diorang tanya juga kat saya, kenapa nak buat PhD kat UMT juga? Kenapa tak buat kat luar negara? UMT ada penyu. Betul. Tak semua tempat akan ada penyu. So kalau macam nak pergi luar negara ke apa benda ke, boleh tu boleh. Tapi saya lebih memilih untuk di UMT sebab saya sejak saya degree sampai ke master, banyak dah UMT bagi sumbangan kat saya. Berbakti balik. Ya, betul. Gitu. So, saya lawyer lah. Saya cakap saya lawyer je sebenarnya. Okay. Tapi selain daripada tu, saya rasa banyak dah kot cakap pasal saya kan. Awak nak tahu pasal saya tak? Ya, saya nak tahu pasal awak. So, okay. Apa pasal Yaya pula? So kalau pasal saya, sebenarnya saya bermula dengan seorang pelajar biodiversity. Biodiversity kat sini? Ya, biodiversity juga dekat UMT. So tadi saya percaya adik-adik pun dah tengok live tadi. Dah banyak dah fakulti yang share. Betul. Kan. So ada fakulti yang share, ada kat sini course biodiversity daripada FSSM. Nama lama. Dulu kami panggil PPSMS. So saya daripada fakulti itulah. So dulu saya banyak duduk dalam bidang buat mangrove. Macam itulah, more to land lah. Padahal kita tak pernah berjumpa. Ya, kita tak pernah jumpa. Saya tak kenal awak waktu tu. Dan saya awak betul. So dulu saya punya projek saya buat pasal nyamuk.
Kenapa nyamuk? Sebab saya rasa nyamuk tu menarik. Dia kecil kan. Sebab tu saya minat anak penyu. Dia kecil. Benda kecil. Benda-benda kecil. So dari bernyamuk tu saya kaji nyamuk Aedes. Saya nak tahu UMT ni sihat ke? Sihat ke? Environment dia lah. Environment dia sihat ke? So daripada bidang biodiversity ni, macam mana boleh pergi masuk penyu pula? So saya perasan saya sebenarnya sebagai orang Terengganu sebenarnya, saya tak pernah tengok saya tak pernah tengok penyu. Saya tak pernah tengok penyu. Lepas tu kawan saya pun ajaklah saya untuk buat latihan industri dengan see-through. Buat internship dengan see-through lah. So sebenarnya walaupun saya dah 3 tahun dekat UMT buat study biodiversity ni, study nyamuk ni, saya tak pernah tahu see-through tu wujud. So even student UMT sendiri tak tahu? Ya, saya tak tahu. So adik-adik ni beruntunglah ada program macam ni, boleh tahu apa yang ada dekat UMT semua ni. So daripada sini, saya cari tempat untuk buat internship. Saya buatlah internship, saya cuba benda baru, saya join see-through. So daripada dekat see-through ni lah saya tengok penyu. First time saya tengok penyu. Saya pergi pulau Sumatera. Tu ni ada video penyu bertelur. So dalam satu sarang ni, tengok. Ini adalah green turtle lah ni. Macam Syam cerita tadi. Bentuk dia macam fishball. Ya, kecil je. So ini first time, memang sangat menarik bagi saya. So kalau adik-adik rasa macam nak join, nak tengok penyu bertelur ni, boleh tengok kami punya media sosial untuk pergi ke Pulau Redang, untuk pergi kami punya field station untuk merasai sendiri pengalaman ni. So lepas saya dah habis internship semua benda ni, and then saya pun tarik semula. Saya pun tak tahu. Tadi Dr. Hussein tak nak lepaskan awak kan. So saya pun nak perasan juga. Dr. Hussein pun tak nak lepaskan saya juga. So Dr. Hussein offer saya untuk buat satu projek. So kita panggil ni projek untuk bina satu modul lah. So modul ni diguna pakai oleh, alhamdulillah boleh diguna pakai kepada semua NGO yang jaga penyu. Berkaitan dengan? Ya, berkaitan dengan pemeliharaan penyu. Modul pengurusan pemeliharaan penyu. Volunteer program. So alhamdulillah modul ni dah diterbitkan dah pun. Dan memang ada gambar saya kat dalam sebagai salah seorang writer kepada modul ni. So siapa yang berminat dengan modul ni, mana NGO yang berminat, boleh email kami untuk kami bagilah soft copy modul ni kepada semua orang. Waktu saat ni lah yang baru saya kenal dengan awak. Betul. Baru kita berjumpa. Sebab ni saya tak pernah jumpa dengan dia. Ya, betul. So, kita berjumpa lepas awak dah habis intern lah kan, sebab kita batch yang sama. Betul. So, lepas projek ni siap, modul ni siap dalam 2019, saya dah siap tulis sebab tugas saya hanya untuk menulis konten dia. So, dah siap tulis, saya dilantik sebagai outreach coordinator untuk see-through. Sayang lagi. Terus sayang lagi. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Hussein. So, untuk outreach coordinator ni, saya ditugaskan untuk macam, tadi Syam ada cerita pasal Turtle Lab kan? Betul. So, waktu dekat Turtle Lab ni, saya bawa pelancong-pelancong ke kita punya Turtle Sanctuary. Tengok. Pakai dating lah kan? Ya, day 3. So, saya bawa pelancong daripada luar dalam negara yang tak pernah ada, mungkin tak ada masa untuk join volunteer program untuk 1 minggu. Dia orang boleh pergi untuk 2 jam. 2 jam je. Betul. At least experience lah kan pantai macam mana semua. Betul. Faham. So, selain tu, Tadi Yaya sebut pasal Turtle Lab kan? Ya. Turtle Lab tu apa dalam dia tu? So, Turtle Lab tu adalah macam Syam kata tadi, dia adalah public viewing lab. Dia tengok tu cermin dia semua, dinding dia semua cermin. So dekat sini juga dia adalah makmal biasa, makmal universiti punya makmal. So dia ditempatkan di lobi resort. So guest, pelancong-pelancong resort boleh tengok secara langsung kita buat research dekat situ. Yelah, sebelum ni kan selalu orang kata kalau penyelidikan ni kan macam very scientific. Ya. Lepas tu saintis mesti duduk dalam lab seorang-seorang, buat kerja seorang-seorang. Ini tak. Semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok saya macam artis kat dalam tu. Ya kan nak kata macam dekat dalam aquarium apa benda macam artis. Saya bangga duduk kat dalam tu. Jadi selain daripada buat research kan untuk bagi para pelancong tu tengok, apa lagi macam aktiviti seharian lah? So ada satu lagi video, next video. So dekat sini kita boleh tengok saya berinteraksi dengan pelancong-pelancong secara langsung dalam lab tu dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil, kita bawa anak kecil tengok anak penyu. Macam tu. So macam ni tak keadaan juga dalam. Ya, betul. Kat sini lah orang check out. Jadi semua orang nak tengok. Dari sini boleh buat banyak connection. Ya, betul. So siapa yang nak rasa pengalaman ni, boleh visit kami punya media sosial. Kita boleh tengok, kita boleh buat program apa-apa bersama. Kita boleh bawa. So adik-adik kena masuk UMT dulu. Baru adik-adik boleh join. Betul. Seronok lah kan aktiviti bersama kat sini. Betul.
So selain daripada yang itu, So dah saya rasa dah 4 tahun saya dengan Citru lah. Alhamdulillah dah 4 tahun. Dah lama dah Dr. Uzi pegang saya. So bila nak lepas pun tak tahu. insyaAllah. So inilah antara interesting moment saya dengan Citru. First of all mestilah gambar bersama penyu kan. Itu wajib lah kan. Tak Citru lah orang kata. Tak penyu lah. Tak ada gambar dengan penyu kan. Dia tak UMT lah. Tak gambar UMT. So nak bergambar dengan penyu masuk UMT. Masuk UMT dulu. So saya rasa selain bergambar dengan penyu, saya pun ada buat interaksi secara langsung dengan orang-orang kampung Redang, dengan pelancur-pelancur, dengan pekerja resort. So bagi saya benda ni something new lah. So selain daripada masuk universiti, selain masuk universiti, duduk dalam universiti je tak. Kita boleh keluar, kita boleh buat connection dengan kita boleh explore. Sebab kadang-kadang kalau contoh macam perasan jugalah contoh macam bila saya balik kampung ke apa benda kan, tiba-tiba macam orang kampung lah tiba, oh ya, dia ni orang universiti, bukan different level orang kata. Tapi sebenarnya tidak. Kita sama je. Betul, kita susah kumpul. Kita serumpun je. Betul. So kalau nak rasa pengalaman lebih, adik-adik kalau ada peluang masuklah universiti. So mana kita benda ni sekali je, hidup ni sekali je kan. Hidup sekali je. Jangan sombong, kita buat semua benda yang kita mampu buat. So selain daripada aktiviti outreach, saya pun terlibat secara dengan research lah sebab kita Citru Research Unit. So kita buat research pasal penyu. So selain penyu, kita tolong juga researcher lain. So ada gambar saya dengan kelawar, saya tolong budak-budak biodiversity lah, student biodiversity, junior-junior saya. Macam tadi explain lah kan, Citru dia tak fokus kepada biologi penyu sahaja. Dia bukan satu. Dia open cabang tu. Contoh macam tadi Yaya cakap, tentang biodiversity pun kita orang akan buat juga sebab jaga hutan ni dia very secluded area which is kita orang takkan usik lah hutan-hutan kat belakang tu, tidak. Jadi selalu jugalah setiap tahun memang kami akan terimalah geng daripada biodi untuk datang nak tengok kelawar, kadang-kadang nak tengok pokok, macam tu. So kalau adik-adik rasa ada minat dengan nak buat apa-apa research pasal dengan nature ke apa, boleh join kami. Kami boleh sediakan tempat, bantuan, manpower, kita boleh tolong, kita boleh buat sama-sama. Betul. For the sake of science orang kata. So selain daripada research semua benda ni, outreach program, Citru juga dah ajar saya macam mana nak buat bisnes. So kita pun buat bisnes. So very highly dynamic lah kalau masuk. Dynamic. So siapa-siapa yang nak support Citru boleh join, boleh follow kami punya Shopee account. So selain tagline UPU tahun ni ada UPU Cakna kan. So kita pun selain kita cakna dengan pelajaran kita, kita cakna juga dengan alam kita. Betul. So cakna pada penyu kita. Gitu. Bagus, baik. So yang terakhir sekali sebab rasanya jelah kalau kita cakap pasal sembang ni memang tak habis. So kalau macam adik-adik ada soalan nak tahu lebih lanjut lah pasal penyu ni, boleh je tanya soalan dekat dalam Webex ke ataupun dekat Facebook ke. Nanti insya-Allah kalau kita orang tak reply tu maksudnya kita orang tutup mata kat situ kan. Kiranya boleh je DM kita orang dekat Facebook dan juga kat website. So akhir kata sebelum, sebab kan macam singkat sangat kan masa ni kan. So kalau nak tahu dengan lebih detail apa Citru ni buat, asyik-asyik penyu je, tidak, banyak lagi cabar-cabar yang kita orang jelajah supaya untuk buatkan diri kita ni sebagai seorang manusia yang highly dynamic. Oh gitu. Gitu. Highly resilient gitu. So adik-adik ataupun anyone yang sedang menonton ni boleh je scan dekat QR code ni untuk tengok kita orang punya newsletter. Newsletter 2019 dengan 2020. So kat sini ada banyaklah benda yang kami sharekan. Kalau contoh macam adik-adik pun ataupun anyone yang tengah tengok ni macam tiba-tiba dia macam terspark pula idea untuk bergabung. Macam baru-baru ni kita orang dapat invitation daripada UIA tak silapnya untuk tengok macam mana untuk bantu penyu lah. Keseluruhan cerita dia untuk membantu penyu dekat Malaysia. So akhir kata dia insya-Allah sama-sama sebab Citru kita orang ada hashtag kita orang which is hashtag kita jaga penyu kita. So adik-adik dengan sesiapa yang sedang menonton ni saya nak mengucapkan terima kasih banyak dan juga lagi sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada geng PASTEM untuk memberikan kami ruang 30 minit ni untuk kami bersembang. Selain daripada itu kami juga jadi performer sikit kan. Sebelum betul-betul akhir benda ni saya nak mohon maaf andai kata kalau macam terguris cakap-cakap macam itulah kan. Tersalah perkataan ke. Betul, saya ni cepat tersasul. So insya-Allah kita berjumpa lagi. Kalau apa pun yang terjadi,
kita kembali balik semula kepada kita punya nawa itu, insya-Allah kita akan berjaya insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Okay, cakap apa? Good luck. Bye.